Kenny kan pada live kan ada orang meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Sudah nuwun. Jadi gila tanu. Mana ah? Dia kau cari sini dah di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muka suat. Oh. Dan 12 69 orang yang mula-mula solat isyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan pertama-tama orang yang saya suara tak pernah ada. Pelan-pelan je lah kejap lagi pula nak Facebook live pula kejap lagi. So suara dah habis dah. Dan pertama-tama orang yang salat Isya itu ialah Nabi Musa alaihi salam. Ketika sesat jalan waktu keluar ia daripada Madian, dan adalah padanya ayat di dalam duka cita isterinya dan duka cita Harun saudaranya dan duka cita seterunya Fir'aun dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah daripada yang demikian itu sekaliannya dengan janjinya yang sebenarnya. Dan ada yang demikian itu pada waktu Isya. Jadi dia punya metafora, bukan metafora, maknanya perumpamaan gitulah, yang digambarkan bagaimana 4 kedukecitaan itu dirawat dengan 4 rakaat solat Isya. Tu yang akhir yang akhir tu solat Isya, yang solat fardu yang terakhir lah sebab malam kan. Maka salat ia 4 rakaat syukur akan Allah daripada segala duka cita yang 4 itu tadi. Dan pada riwayat yang lain bahawasanya subuh itu bagi Nabi Adam, dan zuhur bagi Nabi Daud, dan asar bagi Nabi Sulaiman, dan maghrib bagi Nabi Yaqub, dan Isya bagi Nabi Yunus. Dan ketahui olehmu bahawasanya umpama salat itu diumpamakan satu raja memperbuat akan suatu bala kan, dan memperbuat ia akan jamuan, dan menyediakan padanya akan bagi makanan, maknanya mengagih-agihkan makanan, dan bagi minuman, dengan bagi warnanya, dengan bagi lazatnya, dan pada tiap-tiap warnanya itu baginya manfaat. Maka iaitulah salat. Kemudian maka menyeru akan segala hambanya merasakan makanan itu. Demikianlah umpamanya salat itu disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Digambarkan solat itu seperti untuk kita merasai kelazatan, seperti makanan tadi ya, dan minuman umpamanya. Maknanya solat itu tak dapat tidak sepatutnya kita sampai kepada tahap merasai kelazatan, mengerja akan ia supaya mengambil lazat hambanya. Nampak? Kita solat lazat tak? Tanya diri sendiri. Kalau solat stres ya, orang solat hilang stres, dia solat lagi stres. Apa lamona imam ni solat ni? Ni akad Ramadan ni kan, buat mesyuarat. Imam patut baca rakaat pertama berapa ayat? Buat mesyuarat tu. Imam rakaat pertama tarawih jangan lebih daripada 3 minit. Dia pula yang menentukan imam. Parah. Okey. Jadi sebab itu kita bila beribadah tu kemuncaknya mesti merasai kelazatan. Halawah. Halawah maksudnya apa? Kemanisan, kelazatan. Kalau ibadah tidak ada halawah, tak sampai kepada nilai sebenar ibadah. Yang kamil maksudnya yang sempurna. Daripada bagi-bagi, maknanya daripada pemberian dan kurniaannya. Supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Jadi kemuncak salat itu menghubungkan nilai kehambaan, tanda terima kasih seorang hamba kepada Tuhan Allah Azza wa Jal. Maka af'al salat itu seumpamanya makanan dan zikir dan tasbih dan doa bagi warna minuman. Jadi ini diumpamakan apa sahaja yang kita buat dalam solat itu seperti makanan yang dirasai kelazatannya, perbuatannya, bacaan subhanallah itu kena rasa. Macam mana nak rasa? Kena apa? Kena faham. Kan kena faham. Maka apa makanan dan minumannya daripada umpama ini hingga tiada disedar hambanya yang arifin. Maknanya hamba yang sampai tahap al-arif billah ni dia fana. Dia betul-betul tahap sampai betul-betul kemuncak dalam solat. Tiada disedar hambanya yang arifin akan dirinya dan sejuk mata hatinya dengan kurniaannya, yakni kurniaan Allah yang tiada dapat diperinya. Diperinya tu diperi apa? Tidak terperi. Apa? Sakit tidak terperi, bersangatan lah. Kan? Yang tiada dapat dia punya kemuncaknya. Jadi nak bagi tahu bahawa orang yang al-arifin ni dia tahap dia berdamping dengan Allah tu fana. Ini pergi kepada maqam ma'rifatullah sikit. Ma'rifat kan. Ma'rifat ni saya bukan orang yang ahli lah nak bincang. Kena dengar Buya Ar-Razi. Okay. Itu ma'rifat. Cuma nak pergi ma'rifat ni kena settle dulu, faham maksud subhanallah. Subhanallah pun tak faham, nak ma'rifat apa? Tu jenis mak lipat boleh kan? Tahu mak lipat? Mak lepat hak Penang kan? Tu pun salah kat tu. Jadi kita bermula daripada tauhid, kemudian syariah ataupun aqidah, syariah, kemudian kita ada tasawuf ataupun kita panggil tazkiyatun nafs, kemudian kita ada ma'rifat. Jadi tak boleh sampai makrifat kalau syariat tak settle. Syariat tu yang paling asas. Kalau ada aliran yang bawa makrifat ni sampai tak payah semayang, balinglah kat sungai Tekali, tak boleh. Dia mesti settle dulu syariat, solat dengan bagus, dengan khusyuk. Sebab tu kadang-kadang
pun ada juga perbincangan bila, tapi bukan melibatkan dosa besar lah. Kadang-kadang dosa-dosa kecil yang mungkin dilihat oleh orang biasa tu mungkin dilakukan oleh orang makrifat ni kan, dosa kecil lah. Tapi kalau dosa besar tak boleh. Tapi ada berlaku pada sebahagian aliran-aliran makrifat ni memang mengarut juga kan. Itu perbincangan yang dalam. Dalam. Baik. Kerana ialah yang dinamakan jannatul ajilah. Jannatul ajilah adalah syurga yang segera. Ajilah tu yang di dunia lah, syurga dunia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya itu, dua syurga disegera di dalam dunia, iaitu sejuk mata hatinya dengan syuhud. Syuhud maksud apa? Penyaksian kepada Allah Ta'ala akan Tuhannya. Ini tinggi sikit Ini tinggi sikit Ini pergi makrifat sikit sebab Syekh Dr. Fatani ni memang dia tasawuf tinggi sikit. Dan syurga yang kedua di akhirat sana. Jadi kita ada, dikata sini dua syurga, jannatan. Sebenarnya jannatan ni banyaklah tafsiran dia. Kalau tafsiran ikut ahli tasawuf ni, dia bahas macam ni lah. Syurga dunia iaitu kita tenang, sejahtera, itu syurga dunia lah kan. Syurga akhirat. Jadi sebahagian ahli tafsir jannatan disebut dua syurga di akhirat lah. Itu bergantung kepada tafsiran. Waliman khafa tu bagi orang yang takut maqama, kedudukan Tuhannya, jannatan, dia dapat dua syurga. Okey. Di akhirat sana, dan setengah hukama bahawasanya salat itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 itu pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak salat, maka tak dapat tidak daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurnalah salatnya. Okey. Jadi 12 tu baru nak bincang lah. Jadi kat sini dia mula-mula kalau tuan-tuan perasan, buku ni dia bawa cerita tentang secara umum gambaran solat, kedudukan solat kan, dia cerita kepentingan solat apa semua. Kemudian dia masuk tentang hukum, rukun, benda-benda sunat. Sekarang dia bincang solat di sudut tasawuf. Sebab tu di hujung buku ni dia akan cerita solat tu kemuncaknya sampai melibatkan pengurusan kehidupan. Iaitu yang tuan-tuan perasan PM baru ni dia asyik sebut Munyatul Musalli. Sebab memang hujung ni cerita tentang melibatkan pengurusan negara yang adil, makmur, sejahtera. Sebab memang buku ni hujung dia cerita ke arah tu. Maknanya nak cerita solat adalah segala-galanya. Gitu. Okey. 12 perkara tu apa dia? Jadi ni kita pergi maqam tinggi sikit. Okey, maka maka 6 perkara dahulu daripada masuk kepada solat, dan 6 perkara kemudian daripadanya. Okey, pertama ilmu. Kerana nampak, pertama dia tekankan ilmu. Sebab apa? Kerana Nabi bersabda, amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Faham tuan? Nak beramal banyak ke nak belajar banyak? Belajar dulu. Okay? Beramal tu bagus, tapi kita tahu apa yang kita amal. Kalau amal tak tahu, rugi. Jadi jangan, bukan salah kerja amal banyak, bagus, tapi tahu apa yang kita buat kan. Kemudian sebab itu perumpamaan orang, baik Allah kata apa? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakan, apakah sama kedudukan orang yang tahu itu dengan orang yang tidak tahu? Tak sama kan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Bukan darajah, darajat.
kan? Allah angkat darjat orang yang berilmu ni dengan orang yang tak berilmu ni, bezanya darajat. Darajat tu jamak, banyak. Jadi memang ilmu ni tak dapat nak digambarkan kedudukannya. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama dulu dengan ilmu ni, dia sampai tak kahwin lah tuan-tuan. Adalah sebagian ulama. Imam Nawawi tak kahwin, kan? Jadi ada orang tanya, kan, Syekh, kau tak kahwin, kan? Bukan tu sunnah Nabi ya? Dia jawab apa? Aku tak sempat memikirkan sunat, sebab yang aku fikir yang wajib. Sebab ilmu lebih wajib. Terlupa nak kahwin. Kan? Tapi ada juga ulama yang isteri ramai. Jadi apa yang nak disebut bahawa kedudukan ilmu itu sangat tinggi. Kedudukan ilmu itu sangat tinggi. Baik, kemudian kedua, wudu. Okay. Kerana sabda Nabi SAW, tiada solat itu melainkan dengan tuhur. Okey. Jadi pertama tadi wudu, ilmu. Yang kedua ditekankan wudu. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Ma min muslimin yatawaddau fa ahsanal wudu thumma yusalli rak'ataini muqbilun alaihima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah. Apa kata Nabi? Tidaklah berwudu seseorang itu, tidaklah seseorang muslim itu dia berwudu, kemudian dia memperelokkan wudunya. Wuduk satu hal, tapi dia wuduk tu dengan cara yang betul, dengan bagus. Thumma yusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Salat dia macam mana? Muqbilun alaihima biwajhihi wa qalbihi. Dia betul-betul mengarahkan jiwa dan raganya kepada Allah Ta'ala. Maknanya perbuatannya, jiwanya betul-betul khusyuk kepada Allah. Nabi kata illa wajabat lahul jannah, melainkan apa? Wajib baginya syurga. Disebut tu daripada ma min muslimin yatawadda. Tidaklah seseorang muslim yang berwudu. Jadi nak sebut wudu tu antara core dalam solat. Kalau solat kita belajar sungguh-sungguh, wudu tak berapa nak tumpu. Wudu ni penting. Ni wudu ni tak test seorang-seorang ni, kena cek seorang-seorang punya wudu ni, kan? Apa yang wudu main belasah je tu, kena rotan sikit. Penting tuan wudu ni. Kadang-kadang orang ambil sambil lewa, kan? Bermula daripada cara kita buka pipe tu pun kita tahu dah. Kalau jenis buka pipe macam pilih bomba tu, tahu dah tu, kan? Wudu ni kena buat elok-elok. Ada sunnah dia lah, kena ikut dia punya step dia. Baik. Ketiga, pakaian. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Yang ketiga, ambillah perhiasan setiap kali nak pergi masjid. Masjid dalam makna kata nak solat lah. Yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap solat. Nampak? Jadi pakaian yang dimaksudkan pakaian yang elok, bukan pakaian yang selekeh, pakaian yang kemas, pakaian yang bersih, yang wangi. Setiap kali kita nak solat, bukan mesti di surau atau masjid, di rumah pun. Bukan mesti solat fardu setiap solat, kecuali uzur lah, sakit atas katil, takkan nak pakai samping pula, kan? Lain macam pula nampak tu, kan?
atas katil tu. Saya dengar siapa punya kuliah baru ni, ada satu orang ustaz tu dia share, dia dia aktivis apa NGO, dia buat bancian. Orang kita ni dia tu ada dekat TikTok ke dekat Facebook saya tak ingat. Dia buat kajian orang Islam kita ni, average purata lah, yang duduk dekat hospital tu 20% je yang solat. Betul tak makcik? Betul? Angguk tu lain macam. Macam mana tu? Sendiri buat ke orang lain buat? Siapa ada pengalaman masuk hospital? Nanti boleh buat interview, bukan kita interview orang tu lah. Bayangkan betapa duka citanya bila sebagian kenalan kita ke saudara mara masuk ke hospital dalam keadaan dia lah tak sihat lah kan, tak solat. Lain kalau koma kan, kalau noktah tu tak cerita lah. Koma kan, tak boleh buat apa lah, tak sedar. Tapi kalau sedar cuma tak larat, kena solat. Ada banyak orang bagi alasan, aduh beg najis lah, melekat, macam-macam alasan. Nantilah cik balik, so cik qada lah, amboi sonang pula. Tak boleh tuan. Solat ni, qada ni, kalau terlepas okey lah. Sengaja tak solat tak boleh qada lah. Walaupun memang kena qada, tapi tak ada nilai dah qada tu. Jadi jangan tinggalkan solat. Sakit, terlantar, solat. Berdosa besar. Itu lebih baik dia jamak. Kalau dia sakit, jamak tamam daripada dia melewat-lewatkan solat. Dia buat zuhur, betul solat asar. Kalau memang kes yang berat lah, domam baling dalam Sungai Tergali. Kan? Domam solat tak larat dah, bawa ajak pergi KFC. Ui, togak apa dah ni, KFC. Kan? Itulah kita tuan-tuan, kadang-kadang hidup dalam kepura-puraan. Okey. Jadi Allahumma salli alaihi. Pastikan pakaian kita tu bersih. Okey. Keempat, memeliharakan waktu. Kan dia sebut waktu. Jadi tak boleh lewat-lewatkan solat. Berdosa besar tuan. Sekali-sekala okeylah, kau okey maksudnya ialah kelemahan kita lah. Tapi jangan jadikan rutin. Tak boleh solat tu sengaja dilewat-lewatkan. Lewat setengah jam tu mungkin lah, tapi sampai rutin kita solat asar sampai pukul 7 6.45 selalu, tu tak boleh. Kadang-kadang ya mungkin terlepas pandang, itu manusia lah. Jadi pastikan kita bukan satu orang yang meremehkan waktu solat. Apatah lagi kalau tak solat tuan-tuan, yang itu lagi lah. Okay? Jadi jaga waktu solat ni. Sebab kita kena faham tuan-tuan, dia bukan isu kepada solat tu, isu dia bila Tuhan panggil kita. Jadi nilainya di situ. Sebab itu bila kita sakit ke, kita tak larat, buat tetap kena buat, walau apa cara sekalipun. Ikutlah, baring lah, terlantar lah, berdiri lah kan? Tapi makna kata kalau kita sedar, solat tak boleh digugurkan. Sampai tahap solat guna gerak hati. Tuan bayangkan apa maksud dia tu? Solat guna gerak hati, maksudnya apa? Kena solat juga, tak boleh digugurkan. Kalau kita tak boleh, maksudnya kita tak jangka lah. Kalau jangka tu berdosa. Kalau kita tahu dah ni jam ni saja pergi dah, tu berdosa. Tapi kalau tak jangka kan,
kita elok je kita spend ni lagi sejam setengah ni, insyaAllah mana kata dalam tempoh tu kita tahulah ada surau ke apa semua, tapi tiba-tiba stuck, accident contoh, na'udzubillah, menyebabkan jam tu berlarutan sampai sejam kan. Sebab accident tu lori khinzir kan, bomba nak datang pun takut kan, tak kena samak contohlah kan. Jadi dalam situasi tu dibolehkan untuk kita jamak solat hormat waktu lah, sentuhlah tidak berdosa lah, sebab memang tak darurat. Tapi kena buat balik. Itu orang kampung saya kata worst case scenario lah. Sebab dia takkan berlaku selalu, betul lah. Kalau selalu bukan worst case scenario. Covid lah. Boleh dia qada tapi dia tak berdosa. Kalau ikut sebahagian fuqaha wajib, sebahagian kata dia tak wajib sebab dia terangkat kewajipan tu, tapi sebahagian ulama kata qada lah, tapi dia tak berdosa yang penting. Sebab qoma ni nak qada pun susah juga. Kalau 3 tahun qoma berapa ribu rakaat pula. Ya. Solat ni tak ada apa. Solat ni memang dia consider mati tu. Mati. Kan? Tapi kalau dia kata dia nak qada, dia boleh qada, tapi makna kata dosa tak ada sebab dia memang dimatikan sementara. Jadi nak sebut bahawa solat tu dia tak dapat tidak wajib dilakukan. Jangan diremehkan lah. Okey. Kelima, menghadap kiblat. Di kiblat ni clear lah, yang ni tak ada isu sebab zaman sekarang semua boleh tahu kiblat kan. Keenam, niat, kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal itu dengan niat. Jadi clear. Yang tu pun kita dah bincang awal dulu, rukun yang pertama. Baik. Ketujuh, takbiratul ihram, kerana sabdanya tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang ini tuan-tuan, Syekh Dr. Fatani dia pilih beberapa benda yang menjadi penekanan untuk dijadikan batu asas sebagai benda-benda yang ditekankan. Dan ini ijtihad dia lah. Yang hakikatnya semua solat di segi rukun, syarat semua tu kena fokus, kena buat terbaik. Cuma Syekh Dr. Fatani ni dia macam apa nama dia, pilih beberapa benda yang menjadi keutamaan. Baik, kemudian ke-8, berdiri, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Jadi bila berdiri itu menghadirkan qanitin. Qanitin itu tanda tunduk patuh kepada Allah Taala. Ke-9, membaca Quran, yakni membaca selepas baca Fatihah itulah. Jadi kita baca Quran dengan penghayatan, dengan bacaan yang betul. Ke-10, rukuk. Ke-11, sujud 2 kali. Ke-12, duduk tasyahud akhir. Jadi ini dia ambil beberapa rukun yang pada beliau antara benda yang dituntut untuk lebih diberikan penekanan. Rukuk, sujud. Sujud dah tentulah. Sujud memang perlu kita hadirkan benar-benar kemuncak pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sujud, kita letak kepala dekat lantai, seperti kata Hamka, bicara di bumi, kedengarannya di langit. Hamka bahasa, cakap dekat bumi, kedengaran di langit kan. Sebab kemuncak kita bercakap dengan Allah Ta'ala itu adalah waktu sujud. Terutama solat sendirian, solat sunat seorang-seorang. Solat berjemaah itu kita ikut imam lah. Imam pun dia boleh lama, tapi sebagian keadaan imam ni dia kena tengok makmum juga. Macam sekarang ni lah, sujud sejadah hari Jumaat,
Saya pagi tadi saya keluar pergi Shah Alam pukul 6.40 kan, pasal saya ada kuliah pukul 8 lebih. Saya takut jam apa semua. Saya gerak awal 6.40, tak habis je orang sembahyang. Sujud sejadah ya, insan sejadah. Yalah, kalau orang, yalah, benda tu memanglah sunat. Cuma kalau ada makmum nak cepat, nak pergi kerja, jadi lambat lah kan. Jadi imam ni, kalau yalah tempat tu semua orang memang tak kerja dah, okey lah. Tapi kalau ada orang yang menyebabkan dia rasa imam ni baca panjang, dia tak pergi masjid, jadi tak berapa molek juga. Jadi kalau saya jadi imam, saya tak baca lah sejadah di kala subuh 6 suku ni kan. Kalau subuh 5.50 saya baca, sebab nak raikan ni jemaah, sebab pahala dia orang datang tu 27. Kita sujud sejadah tu taklah sebesar 27 tu. 27 meraikan makmum tu lebih besar. Sebab itu dalam sebahagian kitab dia tak galakkan setiap minggu baca sujud sejadah insan ni. Maknanya buat 2 minggu, lepas tu sekali skip kan, 2 minggu sekali skip, macam tu lah. Tapi itulah, bila subuh lewat ni, kalau terkali memang orang semua tak pergi kerja, okey je kan, tak ada masalah. Ini tengok tempat. Tapi kalau di sebagai tempat yang memang jemaah, kita ada yang memang dia nak jemaah tapi dia tak boleh nak pergi sebab takut lewat, jadi akhirnya dia solat kat rumah kan. Dia tak solat jemaah sebab dia takut lewat. Ini secara umum lah baik. Mana tadi? Okey, cukup 12. Kemudian dia sambung sikit, dia detailkan. Adapun ilmu itu atas 3 wajah. Waktu dia masuk, dia dalam kan. Inilah Munyatul Musalli kan. Dia bawa perbincangan yang beberapa sudut lah. Pertama, bahawa diketahui fardu daripada sunatnya. Jadi pertama sekali, ilmu yang ditekankan adalah ilmu fardu, ilmu wajib lah. Okay, sebab tu yang macam saya sebut tadi pertama sekali ilmu penekanan kita adalah akidah. Itu jelas kan, akidah. Cuma akidah ni, kalau kita di Nusantara, kita belajar sifat 20 kan. Tapi sifat 20 ni tengok juga, makna kata penguasaan semua orang tu. Mengajar dan belajar itu satu tuntutan, tapi penguasaan tu satu hal pula. Ada dia punya tingkatan-tingkatan. Makna kata kalau di peringkat sekolah tu belajar sifat 20 kan. Anak saya kafar tu belajar sifat 20, tapi level basic je lah kan. Jadi kalau sampai ke tahap dalam kita belajar sifat 20 tu, dia adalah perbahasan falsafah sikit apa semua kan. Tapi macam tu lah. Jadi ilmu yang sunat-sunat tu dikemudiankan dulu kan. Kerana bahawasanya salat itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Ni terang dia sebut. Makna kata kalau kita salat main ikut-ikut orang, tak sah. Kalau mu'allaf tak apalah, dia baru masuk Islam, dia ikut-ikut tu tak apa. Ini 20 tahun mu'allaf apa kan, 30 tahun jadi orang Islam kan, tak belajar cara solat. Kalau ikut syahadat Fatani tak sah. Dia mesti tahu lepas baca Fatihah buat apa, lepas rukuk baca apa, semua tu. Keduanya diketahui barang yang ada wuduknya daripada fardu dan sunat. Bila wuduk tu tahu mana fardu mana sunat, maka yang demikian itu syarat pula sah wuduknya. Maknanya sama juga, wuduk tu nak ketahui mana pembahagian sunatnya, mana rukun semua tu. Jangan sampai tak tahu basuh telinga tu rukun ke sunat. Kan. Dan ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan supaya dapat ia menjauh akan dia. Maka adapun kesempurnaan wuduk itu hendaklah dikerjanya 3 perkara. Dalam sungguh ni kan.
Jadi dia melibatkan tu kata benda-benda yang rohani, dalaman. Bila kita wuduk, kita kena tahu yang mana wuduk tu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi wuduk tu sendiri sebenarnya dituntut juga untuk khusyuk, walaupun dia tak semacam solat. Cuma sebab itu bila kalau kita tengok dalam sebahagian kitab, memang dianjurkan ketika kita membasuh anggota-anggota tertentu tu, kita meniatkan agar Allah mengampunkan dosa. Macam contoh basuh muka tu disunatkan, digalakkan untuk kita menggosok mata. Gosok mata ni dalam masa yang sama kita memohon ampun di atas dosa-dosa mata yang kita buat. Dosa yang paling banyak kita ni dosa mata dan dosa lidah, kan? Betul, orang buta hati suci, dia tak tengok maksiat. Jadi satu orang, Ustaz Nabil nama dia, buta orang, blank habis, tapi pandai repair komputer, hardware, pakai iPhone 13 macam imam kita, kan? Canggih handphone dia. Buta, kan? Partner saya dalam ni tim Quran saya, nanti saya hantar video dia untuk tengok. Cakap malu saya, buta blank habis. Dia pergi travel tuan, pergi travel mata-kata seorang-seorang. Naik kata bang, saya pun tak tahu cakap. Tak tahulah Tok Wali ke apa dia ni, kan? Lagi apa lagi kelebihan dia? Pandai ruqyah. Jampi-jampi ni pandai. Apa lagi dah, banyak kelebihan dia, masya-Allah. Hati tuan bersih. Ini masya-Allah. Ini kelebihan orang buta tuan. Kalau di Mesir dulu saya belajar, ramai profesor buta. Takat hadis Sahih Bukhari ni cair dengan kepala. Quran tu saya cerita lah. Quran tak payah cerita lah tuan, kan? Kalau Arab ni dulu saya belajar, tukang kutip sampah berbagi tu hafal Quran 30 juzuk. Tak ada apa, Quran 30 juzuk ni bukan macam kita nak kena masuk madrasah dia orang tak ada. Dan Quran tu biasa sangat hafal, kan? Cuma yalah, dia orang hafal tu sebab dia bacaan selalu dan bahasa dia orang. Cuma nak kata bila buta mata tu ada satu sudut kelebihan. Tuan-tuan try buta tengok jadinya. InsyaAllah banyak ketenangan dalam hidup. Dan kita banyak stres ni sebab nampak macam-macam, kan? Orang lain kereta baru stres, cuba kita tak nampak orang pakai kereta baru, kan? Stres. Orang renovate rumah stres, kan? Cuba tak nampak orang renovate rumah, kita pun tak tahu apa renovate tu apa benda, kan? Tak ada stres apa, tenang, kan? Orang yang pun baru stres, kan? Ni contoh kan, tak ada kena-mena hidup dengan mati. Entah je salah faham. Orang jawatan baru pun stres. Lawak tuan. Orang tu tak stres, orang lain stres maksud tu. Orang tu syok, kan? Orang tak dapat jawatan berstres kan. Tapi maknanya tuan-tuan kat situ dia jadi dia apa istilah dia, hilang satu nikmat digantikan dengan nikmat yang lain. Tuan-tuan, saya kejap lagi ni, saya berhenti kejap lagi. Saya dengan promo ayah kejap lagi ada live dekat Facebook dia. Dia punya program tu stres, pengurusan stres. Jadi bila dia jumpa teknologi Quran tu, saya tunjuk kat dia, terkejut dia. Dia kata, Ustaz, ini kemuncak penyelesaian stres, dia kata. Dan jadi pagi tadi saya live dengan dia di Facebook dia. Dia tahu semalam dia call saya pukul 7 dekat maghrib. Dia tu, Ustaz pukul 8 ni Ustaz tolong present kat saya, kan? Cik apa benda ni? Pukul 8 saya zoom dengan dia. Itu pagi tadi saya ada bagi talk sikit dekat Facebook dia. Kemudian ni maghrib ni sekejap lagi, lepas isyak ni sekejap lagi dia nak minta saya sambung. Sebab dia kata, inilah kemuncak hidup orang beriman, bila baca Quran faham. Habis lah.
bawalah apa modul kat dunia ni pun, akhirnya Quran difahami, habis, settle masalah. Sebab itu modul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, nak kata apa? Bukan modul orang, modul Tuhan. Jadi bila Quran dapat difahami, ditekuni, jadi itu penyelesaian. So bila dia dapat benda tu, dia nak buat habis-habis, dia nak sebar satu dunia tu. Entahlah bro, saya kata saya tolong. Follower dia tak ramai tuan, 2 juta. Saya kena guna kan. Kita 200 orang, dia 2 juta. 1.9 juta pakai kan, untuk manfaat agama, sebarkan kebaikan insya-Allah. Okey tuan so kita tangguh kat sini. Saya suara tak ada ni kan, jadi kita berhenti kat mana tadi? Ada soalan tak? Mana ni nanti? Wuduk syaitan kan, syaitan. Sampai yang baris yang kat Jawi tu 24 kot. Dia imam pun tak tanda ni, ustaz dah kau tanda apa? Kan tanya orang gagau kan. Hendaklah dikerjanya 3 perkara. Okey, kat sini. Tak ada soalan boleh. Tapi bergantung kepada tahap kesihatan dia. Kalau kata tengok sakit lah, sakit tu dia decide sendiri, orang tu dia tahu kadar kesakitan dia. Kalau kesakitan yang domam tadi, tak mahu dia dah. Tapi kalau sampai memang collapse kan, memang tak larat sungguh lah, memerlukan dia untuk banyak berwuduk apa semua, dia tak mampu, dia boleh jamak. Jamak tamam, bukan qasar, tamam. Mana solat 3 atau solat 4. Okey ya. Fidyah ni boleh, tak masalah. Bagi kat mana-mana boleh. Nak mudah lagi, buka Lembaga Zakat Selangor punya website, bagi kat situ. Ada dalam tu fidyah. Bayar, dia ada orang lagi kan. Itu lagi senang lah. Kalau kita poning kepala nak cari kan. Fafidyatun ta'am, makan. Dia tak payah, tapi ada option waris boleh ganti kan. Tak terpulang sebab larat tak larat kan, larat tak larat nak ganti. Dia macam haji je, badal haji sama. Sebab yang tu pula kos, kalau tak ada duit nak ganti je lah kan. Nak badal haji apa, kita pun tak badal, kita pun bedal je. Dia dipanggil dalam fiqh ni muwassa'. Wajib muwassa' tu wajib yang luas, waktu dia boleh extend. Dia wajib, ada wajib mudayyak. Mudayyak ni wajib yang sempit, yang waktu dia terhad kan. Ada wajib muwassa', wajib yang waktu dia boleh, macam perempuan lah, ganti puasa tu wajib muwassa', wajib, tapi dia boleh extend bila-bila. Tak kira 10 tahun pun. Tapi kalau dia tak buat, nanti kena bayar fidyah lah. Mana kata kalau dia memang nak buat tapi tak buat, tak berdosa, sebab dia bukan tak nak buat, melainkan dia memang dia tak nak buat. Jadi bila dia dikata dia mati tak sebab buat, baik fidyah. Buat macam mana? Solat tak ada fidyah. Solat ni tak. Solat sendiri-sendiri, sendirian berhad. Azan kan, waktu itu solat.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.